Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muallim. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita Waalaikumsalam. Okey, sebelum mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, jadi Muallim akan tutup dulu semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara Muallim awak tak dengar. Okey, buka buku teks bahasa Melayu muka surat 104. Buku teks bahasa Melayu muka surat 104. Okey, hari ini Muallim nak ajar awak dua tajuk. Yang pertama muka surat 104 dan yang kedua muka surat 105. Okey, mula-mula kita pergi dulu muka surat 104 seni bahasa. Okey, ini dipanggil apa ni? Tahu tak apa benda ni? Dalam kotak yang putih. Ini kita panggil dia sebagai sajak. Okey, awak dah belajar tentang sajak, tentang syair, tentang pantun. Okey, hari ini kita pergi dulu kepada sajak. Okey, kita nak baca sajak, ada nada dia, ada intonasi dia. Sajak, pantun, gurindam, syair ada intonasi masing-masing. Okey, jadi sajak yang akan kita belajar pada petang ini tajuknya ialah Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiang Negara. Okey, kalau pemuda ni, pemuda merujuk kepada orang lelaki. Pemuda orang lelaki. Kalau pemudi orang perempuan. Jadi dia bagi Pemuda Harapan Bangsa, maksudnya orang lelaki ni sebagai harapan bangsa kita dan orang perempuan ni sebagai tiang negara membantu dalam negara kita. Jadi, okey, mari kita mendeklamasikan sajak ini dengan intonasi yang betul. Okey, mari Muallim tunjukkan kepada awak sajak yang dibaca oleh seorang pelajar dari sekolah 2. Okey, nampak tak ke depan ni? Okey, ini Muallim ambil daripada YouTube Cikgu Ayu. Okey, mari kita baca, kita dengar sajak yang akan dideklamasikan oleh anak murid Cikgu Ayu. Cikgu Ayu, awak boleh tengok buku teks awak muka surat 104. Tengok teks dia macam mana. Ini cara kita. Wahai pemuda, wahai pemudi, berusahalah ke arah kejayaan, bangkit menempuh cabaran, lihatlah pembangunan di hadapan. Wahai pemuda, wahai pemudi, bantulah bangsamu menjadi pejuang negara. Jika kau rebah, namamu dijulang. Wahai pemuda, wahai pemudi, usah lega dengan kemodenan. Ceritakan perananmu agar generasi mencontohimu. Bagaimana boleh? Itu cara kita membaca sajak. Itu cara kita baca sajak. Itu nada dia. Okey, Muallim bagi awak dengar lagi sekali. Awak cuba ikut, cuba baca. Ini nada dia, ini intonasi kita nak baca sajak. Awak boleh tengok buku awak dengar, awak cuba ikut. Macam mana kita nak membaca, mendeklamasikan sajak dengan intonasi yang betul dan sebutan yang sesuai. Ini Cikgu Ayu yang deklamasikan sajak tadi, nama dia Aida Najwa, anak murid dia. 104. Mari kita mulakan. Wahai pemuda, wahai pemudi, berusahalah ke arah kejayaan, bangkit menempuh cabaran, lihatlah pembangunan di hadapan. Wahai pemuda,
Wahai pemudi, bantulah bangsamu menjadi pejuang negara. Jika kau rebah, namamu dijulang. Wahai pemuda, wahai pemudi, usah lega dengan kemodenan. Ceritakan perananmu agar generasi mencontohimu. Itu cara kita membaca sajak. Okey, setakat ni semua jelas tak? Boleh tahu tak? Boleh faham tak? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Nanti lepas ni awak duduk rumah, awak cuba belajar macam mana cara kita nak mendeklamasikan sajak. Boleh? Boleh. Okey, siapa yang baru masuk boleh tengok buku teks awak muka surat 104. Okey, dalam muka surat 104 ini awak nampak tak dalam teks sajak ni ada perkataan yang diwarnakan dengan warna purple, warna ungu. Nampak tak? Ada kejayaan, ada cabaran, ada pembangunan, bantulah, pejuang, rebah, leka, perananmu, mencontohimu. Okey, untuk aktiviti kita pada muka surat 104 ini, aktiviti kita ialah kita nak mendeklamasikan sajak dengan intonasi yang sesuai dan mengubah suai perkataan yang dicetak warna. Maksudnya dalam teks sajak ini yang berwarna ungu ni kita nak ubah dia menggunakan perkataan yang lain. Perkataan lain yang membawa maksud yang sama. Contoh dia perkataan bantu. Apa lagi perkataan lain yang membawa maksud yang sama? Bantu. Kita boleh gunakan tolong menolong. Itu maksud dia. Tolong menolong, bantu membantu. Maksud dia sama sahaja. Cumanya perkataan yang berbeza. Itu hari ni itu aktiviti kita. Kita nak ubah suai perkataan yang berwarna ungu ini. Okey, tajuk dia. Okey, ke atas sekali dia bagi tahu siapa? Zara. Zara menyertai pertandingan mendeklamasikan sajak di sekolahnya. Zara ni dia masuk pertandingan mendeklamasikan sajak di sekolahnya. Okey, sajak. Okey, sajak ni ada 3 rangkap. Rangkap yang pertama, rangkap yang kedua dan rangkap yang ketiga. Okey, kita pergi dulu kepada rangkap yang pertama ini. Rangkap pertama ni yang warna purple tu, perkataan yang warna purple ni kita nak ubahkan dia menjadi perkataan lain. Contoh, okey, baris pertama, wahai pemuda, wahai pemudi. Pemuda ni orang lelaki, pemudi orang perempuan. Dia cakap apa? Berusahalah ke arah kejayaan, bangkit menempuh cabaran, lihatlah pembangunan di hadapan. Dia bagi tahu kepada kita, wahai pemuda, orang lelaki, orang perempuan, berusahalah ke arah kejayaan. Nak berjaya, bangkit, bangun untuk menempuh cabaran. Lihatlah pembangunan di hadapan. Okey, tengok kejayaan. Kat sini dia bagi apa lagi perkataan yang sama maksud dengan kejayaan. Kat sini sebelah ni yang warna oranye ni dia bagi dah kecemerlangan. Kecemerlangan ni dia sama je maksudnya dengan kejayaan. Jadi kita boleh tukar menggunakan kecemerlangan. Kat sini dia bagi berusahalah ke arah kejayaan. Kejayaan ni maksud yang lain kita boleh gunakan kecemerlangan. Berusahalah ke arah kecemerlangan. Okay, yang kedua, bangkit menempuh cabaran. Cabaran, perkataan lain yang boleh kita gunakan ialah dugaan. Dugaan, cabaran, maksud dia sama sahaja. Okey, yang ketiga, lihatlah pembangunan di hadapan. Kat sini dia tukar, lihatlah kemajuan. Pembangunan, kemajuan, maksud dia sama sahaja. Contoh pembangunan, contoh ayat kita nak bangunkan bangunan. Okay, bangunkan bangunan, berdiri tegak dia. Dan boleh samakan juga dengan kemajuan. Dari bawah naik ke atas. Itu yang dimaksudkan dengan kemajuan, pembangunan. Okey, setakat ni semua faham? Boleh jelas lagi setakat ni? Ada sesuatu soalan tak?
Ini aktiviti kita nak tukarkan perkataan yang berwarna purple itu, yang berwarna ungu itu menggunakan perkataan lain yang sesuai, yang membawa maksud yang sama sahaja. Boleh faham setakat ni untuk rangkap yang pertama? Okey, kalau semua jelas, kita pergi dengan rangkap yang kedua ni pula. Rangkap yang kedua. Okey, perkataan yang berwarna purple tu kita tukarkan dia menggunakan perkataan lain yang membawa maksud yang sama. Okey, kedua dia bagi tahu pula, wahai pemuda, wahai pemudi. Ingat, pemuda orang lelaki, pemudi orang perempuan. Bantulah bangsamu menjadi pejuang negara jika kau rebah. Okey, semua dengar suara muallim? Dengar suara? Dengar. Okey, maaf ya, tadi line problem pula. Okey, tak apa, kita sambung balik yang tadi. Okey, tadi kita dah pergi dengan rangkap yang pertama. Semua dengar suara muallim tak? Dengar. Ya, sorry ya, maaf ya. Muallim punya internet buah pula tadi. Okey, baris rangkap kedua. Kita pergi dengan rangkap yang kedua. Wahai pemuda, wahai pemudi. Wahai orang lelaki, wahai orang perempuan. Bantulah bangsamu. Kita bangsa apa? Kita bangsa Melayu. Jadi kita kena bantu. Bantu buat apa? Menjadi pejuang negara. Jika kau rebah, namamu dijulang. Itu maksud dia. Okey, mari kita cuba tukarkan perkataan yang berwarna. Okey, dengar suara muallim. Dengar suara? Muallim, skrin. Kita orang tak boleh nampak. Tak nampak skrin? Skrin, yes. Tak tutup. Tak nampak skrin muallim? Tak. Nampak tak muka muallim? Tak. Tak nampak muka gambar. muallim? Tak. Gambar je nampak. Okey, nampak tak muka? Langsung. Tak. Tak nampak muka? Tak. Tak. Oh, tak nampak. Tak. Nampak gambar je. Gambar apa? Gambar Gambar ustaz. Gambar Ustaz kat kenduri. Okey, nampak tak? Ha? Nampak tak gambar muallim video? Okey, nampak tak apa yang muallim share? Nampak muka. Tak. Nampak tak apa yang muallim share kat depan ni? Tak. Tak nampak. Kenapa tak? Kamu Alim dah nampak dah. Okey. Okey, nampak tak? Recording dah. Recording dah. Dah. Nampak? Nampak? Rating. Tak nampak. Okey, nampak tak apa yang muallim share kat depan ni? Nampak. Okey, maaf ya, internet buah hal. Okey, kita pergi cepat. Okey, wahai pemuda, wahai pemudi, bantulah bangsamu. Okey, bantulah, kita nak gunakan perkataan apa lagi yang membawa maksud yang sama, bantu. Apa lagi perkataan lain? Tolong. Tolong. Pandai. Jadi bantu kita boleh tukar dengan tolong. Jadi kat sini kita gunakan tolonglah bangsamu. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, menjadi pejuang negara. Okey, pejuang negara kita nak tukarkan dengan apa? Pejuang kita nak tukarkan apa yang sesuai? Pejuang berusaha. Pejuang ni orang. Pejuang ni orang. Apa yang sesuai? Pejuang kita boleh gunakan pahlawan. Menjadi pahlawan. Ataupun perwira. Perwira negara. Kita boleh gunakan maksud yang sama. Pahlawan ataupun perwira. Okey, jika kau rebah, namamu dijulang. Rebah maksud dia kita boleh tukar ke apa? Rebah kita nak tukarkan apa? Jatuh. Jatuh pun boleh juga. Jika kau
jatuh ataupun terkorban. Kita boleh gunakan terkorban, namamu dijulang. Itu maksud dia. Boleh faham setakat ni ya? Faham ya? Okey, mari tengok perangkap yang terakhir sekali. Wahai pemuda, wahai pemudi, usah leka. Leka kita nak gunakan apa yang sesuai? Apa lagi yang membawa maksud yang sama? Usah Bekerjasama. leka. Leka ni maksudnya kita boleh gunakan lalai ataupun cuai. Usah leka, usah lalai, usah cuai dengan kemodenan. Moden ni maksud dia maju. Okey, ceritakan peranan. Peranan kita boleh gunakan apa lagi yang sesuai? Peranan. Ada yang tahu tak? Peranan tu apa? Peranan tu apa? Peranan ni macam tugas. Peranan awak sebagai pengawas sekolah apa dia? Contoh dia. Jadi ceritakan peranan maksud dia juga dengan tugas. Tugas peranan maksudnya sama. Kerja pun betul juga. Ceritakan kerjamu. Tugasmu ataupun kerja. Pun betul juga. Sama maksudnya. Okey, yang terakhir. Agar generasi mencontohimu. Mencontohi. Contoh, kita boleh tukarkan apa lagi? Akan mengikutmu. Mengikutmu. Pandai. Sama, mengikut, mencontohi maksudnya sama sahaja. Okey, setakat ni semua jelas, semua faham? Faham. Ada siapa nak tanya soalan? Tak ada. Tak ada? Dah jelas tak? Okey, kalau semua jelas. Okey, cepat. Siapa nak salin cepat. Okey, siapa yang dah jelas, boleh tengok pula muka surat sebelah. Muka surat 105. Muka surat 104 kita belajar tentang sajak. Muka surat 105 kita belajar tentang ayat tunggal. Apa itu ayat tunggal? Okey, tengok kat depan ni. Tengok dekat bawah sekali yang dia bagi Okey, dengan suara mualim. Dengar suara mualim? Dengar. Nampak tak apa yang mualim share kat depan? Nampak tak? Nampak Okey, ayat tunggal. Apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek, satu predikat. Subjek ni maksud dia benda yang bernyawa. Contoh dia bagi Ali. Predikat ni pula maksud dia keterangan. Okey, subjek dia Ali, predikat dia keterangan. Okey, Ali subjek, predikat dia membasuh kasut sekolah. Predikat ni maksud dia keterangan. Ali, kenapa dengan Ali? Ali membasuh kasut sekolah. Okey, ayat tunggal ni awak dah belajar dah. Boleh faham tak ayat tunggal? Ayat tunggal, ayat majmuk. Maksudnya dalam satu ayat tu, ayat tunggal ni dalam satu ayat tu nama orang kena ada satu je. Tak boleh ada dua. Kat sini dia bagi nama orang Ali, seorang Ali. Kalau ayat dia bagi Ali dan Abu, tak boleh. Itu dah bukan ayat tunggal. Sebab ayat tunggal yang satu je subjek. Ali dan Abu ada dua orang subjek. Jadi bila ada dua orang itu bukan ayat tunggal. Itu dah ayat majmuk. Boleh faham setakat ni ayat tunggal? Faham. Okey, mari kita cuba jawab soalan ini. Okey, kemudahan untuk insan tersayang. OKU. Tahu tak OKU ni apa? Semua kenal kan OKU ni apa? Nal. OKU. Nal. Cacat. Okey. Istimewa. Ni OKU. Orang kurang upaya. OKU. Orang yang sakit. Contohnya orang yang tak ada kaki. Kaki dia kena potong. Itu contoh dia. Cacat. Cacat. Orang cacat. Okey. Kalau pergi kat dekat mana-mana. Biasanya dia akan bagi. Contoh dekat sini dia ada lift. Lift yang khas untuk orang OKU bergerak. Sebab orang OKU ni dia tak boleh nak bergerak banyak. Contoh kedua dia ada kalau awak naik LRT. Dia ada ni. Nampak tak benda ni?
Ini sebenarnya disimpan untuk orang OKU. Bila orang OKU duduk dekat sini atas kerusi roda dia boleh pegang benda ni. Kalau nak dia pegang dekat atas tu mana dia tak boleh berdiri. Contoh dia kemudahan yang kedua ada tandas OKU. Pernah pergi tak dekat tandas OKU? Tandas OKU tak sama dengan tandas kita. Tandas OKU tengok nampak tak dia berdirikan benda ni. Dia ada benda ni sebab benda ni digunakan supaya memudahkan orang OKU. Sebab orang OKU ni dia tak boleh bergerak banyak sangat macam kita. Sebab dia kurang upaya. Dan yang keempat kemudahan dia ada kad ni. Kad yang khas untuk orang OKU sahaja. Itu kemudahan yang biasanya disediakan. Okey, tengok untuk aktiviti yang ini. Kita nak susun ayat ini menjadi ayat yang betul. Kat sini dia letak yang pertama. Lift menggunakan khas orang OKU. Ini ayat dia berterabur. Jadi kita kena betulkan dia menggunakan struktur ayat yang betul. Jadi kalau kat sini dia letak lift. Mana boleh lift kat depan. Ayat yang pertama kena huruf besar. Sedangkan lift ni huruf kecil. Jadi yang sesuai lift menggunakan khas orang upaya. Betul tak? Lift menggunakan khas orang upaya. Tak betul. Ayat yang betul ialah orang kurang upaya menggunakan lift khas. Itu baru betul ayat dia. Awak baca pun sedap bunyi dia. Okey, contoh yang kedua. Khas bergerak memudahkan OKU lift. Sesuai tak ayat dia? Betul tak? Pelik kan? Awak sebut pun payah. Jadi ayat yang betul sepatutnya lift khas memudahkan OKU bergerak. Boleh faham setakat ni? Ya? Tak apa. Okey, tengok pula yang B ni. Mari kita jawab yang B pula. Yang kotak warna purple ni. Tandas OKU di pusat beli belah terdapat. Ayat dia berterabur. Apa yang pertama? Mula-mula kita kena letak ayat apa yang pertama? Apa ayat yang sesuai? Terdapat. Terdapat. Mula-mula terdapat. Lepas tu? Tandas. Terdapat tandas. Tandas apa? Di pusat. Tandas. Di pusat. Tandas OKU. Baru di pusat. Di pusat. Belah. Barulah betul ayat dia. Terdapat tandas OKU di pusat beli belah. Awak baca pun senang. Sebut pun senang. Okey, yang kedua. Sangat selesa tandas ini OKU. Sangat selesa tandas ini OKU. Sepatutnya ayat yang betul ialah kita letak tandas OKU. Lepas tu? Sangat. Apa dia? Tandas OKU. Ini. Tandas OKU ini sangat selesa. Barulah betul ayat dia. Kalau sini ayat dia bagi sangat selesa tandas ini OKU. Tak betul ayat dia. Yang betul ialah tandas OKU ini sangat selesa. Barulah betul. Okey, tengok pula yang C. Yang warna biru pula. Di dalam awan disediakan kerusi khas OKU pengangkutan. Peliknya ayat dia. Apa ayat yang betul? Apa yang betul? Jom, bagi berfikir jom. Cepat. Di dalam apa yang betul? Mula-mula kita kena letakkan apa? Kerusi. Sebelum kerusi? Tak. Bolongan. Kena ada pengangkutan. Tak nak tengok Pengangkutan. Apa dia? Pengangkutan. Pengangkutan awam. Pengangkutan awam. Disediakan. Okey, yang ni tak sesuai. Sepatutnya kerusi. Kerusi. Betul kerusi. Kerusi apa? Awam. Kerusi awam tak? Kerusi khas? Di dalam. OKU? OKU. Kerusi khas OKU? Di dalam. Disediakan. Disediakan.
Di dalam. Di dalam. Dan awam. Nah, pandai. Pengangkutan awam. Awam. Ini baru betul. Kerusi kelas OKU disediakan di dalam pengangkutan awam. Okey, kita ada 7 minit lagi. Okey, yang kedua, kerusi tiang di hadapan pemegang disediakan. Kerusi. Apa yang betul? Tiang kerusi di hadapan disediakan. Tak boleh. Kerusi Tiang pemegang kerusi. pemegang tiang kerusi di hadapan Pemegang tiang kerusi. Tiang kerusi di hadapan disediakan. tak boleh. Pemegang tiang disediakan di hadapan kerusi. Itu baru betul. Okey, tengok gambar ni dia bagi ni. Gambar ni. Ini pemegang tiang depan kerusi dia. Itu maksud dia. Saya tak pernah tengok. Tak pernah tengok? Ada je. Jawab tak perasan kau. Tandas pernah tengok kan? Okey, tengok pula D. Mendapat golongan OKU discount card. Apa yang betul? Golongan OKU mendapat diskaun kad. Mendapat diskaun. Kad diskaun. Kalau bahasa Inggeris baru diskaun kad. Diskaun tu apa? Diskaun ni bila awak pergi beli barang yang mahal-mahal, awak dapat potongan harga. Itu maksud dia. Harga contoh dia 300 tapi awak dapat diskaun jadi 200. 100 diskaun. Dekat situ. Okey, yang terakhir sekali. Mari kakak cepat. Apa dia? Tak boleh tanda juga. Boleh tanda juga. Yang terakhir sekali apa dia? Golongan awam. Golongan OKU mendapat diskaun 50%. Diskaun 50% mendapat diskaun golongan OKU mendapat apa dia? Golongan OKU mendapat 50% diskaun tambang pengangkutan awam. Panjang ayat dia. Golongan OKU mendapat 50% diskaun tambang pengangkutan awam. Ini yang dimasukkan dengan ayat tunggal. Ayat yang ada satu subjek sahaja. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Ada sesiapa nak tanya soalan? Ada siapa nak tanya soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, setakat ini sahajalah kelas kita untuk hari ini. Kerja rumah nanti Muali akan hantar dalam grup. Nanti awak buat, boleh? Boleh. Okey, kita tutup kelas kita dengan baca doa wal as. Okey, sama-sama baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrul insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Waalaikumsalam. Bye. Sama-sama.
Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum.